Hari ni kita mari banyak musibah, banyak apa ni ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah mengajar mati sekalian. Marilah kita menyerahkan diri kita bulat-bulat kepada Allah, dan banyak lagi nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membagi kepada kita. Iaitu kita serah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak kita mengingatinya kepada Allah dan mengaku kesalahan. Mengaku kesalahan kita ni dengan Allah salah sama dah, tak lagi dah. Dalam sehari-hari saat itu kena ada kesalahan. Itu dia. Dia duduk sekali dengan kita. Dan dengan banyak mengingati Allah, hati dan akal fikiran akan tenang dan suci. Kalau kita dah ingat ke Tuhan semua, alhamdulillah. Tidak. Iaitu kita mengingati Allah SWT, mengaku kesalahan dan ketaksiran kita di dalam menunai kewajipan terhadap Allah SWT. Hak kita duk semaya, puasa apa kata kau ni pun saat itu, tak sunyi daripada dosa-dosa kita, kesalahan kita. Ada di dalam tu. Tidak. Kerana dengan banyak mengingati Allah, hati kita senang. Akal fikiran kita pun akan tenang dan suci. Dengan ketenangan akal fikiran inilah dan kesucian hati dapat kita memahami kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita menyedari tujuan hidup kita di atas permukaan bumi ini. Sedang mengajar rahmati sekalian, marilah kita sama-sama mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang telah wayak sana itu kata, tak lain tak bukan kita nak menyuci diri supaya kita nak boleh senang hati dan akal fikiran. Tidak. Dan kita faham kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita menjedari tujuan hidup kita di atas permukaan bumi ini. Alam ini seluruhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruhnya miliki Allah. Tuhan buat dan miliki Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain tak boleh milik. Mereka duduk dalam jagaan. Milik-milik ni dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana ada ujian, ada gapo, semua san itu daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Hujan nak turun, dia tak turun serta-merta, mereka dapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua rezeki apa kata kau ni, cara hidup dan apa udara kita duk menyawa saat itu, oksigen, karbon dioksida dan apa lain-lain lagi, semua daripada Allah SWT. Kalau Tuhan tak izin, tak mari di kita. Seperti mana orang mati, Tuhan izinkan sampai ajan, Tuhan izinkan kepada mereka maut. Mereka maut tak boleh ambil nyawa mereka, Allah izin kepada mereka maut sampai masa dah. Baik. Begitulah ilmu tauhid dan hakikat al-Islam. Iaitu dicipta dan diaturkan dengan seindah-indahnya. Tuhan peratur siap comel loteh dunia, ia ada langit dan bumi. 7 petala langit dan 7 petala bumi. Semua tu dengan dalil ayat suci Al-Quran Karim. Bukan dongeng-dongeng orang tua, bukan bari-bari orang tua, tak. Ada tercatat di dalam Al-Quranul Karim, turun daripada Allah Mahfuz kepada alam dunia dan turun kepada alam dunia kita hala ni. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Dicipta dan diaturkan dengan seindahnya peraturan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji'il basara hal tara min futur." Maksudnya,
Allah lah yang menjadikan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada kejadian Tuhan yang sangat pemurah sesuatu pun yang tidak seimbangnya. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu melihat sesuatu yang retak ataupun rusak? Tidak. Tengah-tengah alam yang indah ada luah sejana ini hidup kita manusia, iaitu sejenis makhluk mulia yang boleh bercakap dan pandai memikir, hidup bersama-sama dengan makhluk lain. Ciptaan Allah SWT seperti para malaikat, jin, binatang-binatang semua dan tumbuh-tumbuhan semua. Allah menjadikan manusia untuk beriman kepada Allah SWT dan beribadat kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dan untuk memakmurkan bumi ini, bukan untuk mempersyirikkannya. Bukan untuk menderhakai Allah, bukan untuk membunuh sesama manusia dan bukan untuk merusakkan bumi ini. Oleh itu, di dalam kalangan manusia ini adanya ada orang yang sedar diri, khabar ke diri. Mereka beriman kepada Allah SWT dan terus berbuat baik. Dan ada juga orang yang tidak sedar. Mereka tidak mengenali Allah dan terus berbuat jahat. Dan ada pula di dalam kalangan manusia ini orang yang ingat dan beribadat kepada Allah. Ada orang-orang yang terlupa sebentar dan akhirnya kembali semula kepada Allah. Kita tahu dalam hari-hari yang semua. Dan yang ketiganya, ada orang yang lupa dan berkekalan di dalam kesesatan. Berseronok dengan kemewahan hidup dan terpedaya dengan kepandaian dia sendiri dan kerana tomok kepada kekuasaannya. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian di pagi di muni-muni. Kita cuma mikir tengok, suluh tengok. Lengok naik ke langit atas. Duduk di mana tak ada lengok pun tak apa. Duduk tepi-tepi laut. Tengok di kaki langit tu. Jauh senjana. Nampak bulat bergetar. Ya sebenarnya tak ada bulat. Kerana dia jauh. Ataupun nampak laparan. Sebenarnya dunia ni bulat. Kita jadi nampak haparan sekadar sekat kita nampak jadi haparan. Sebenarnya dia bulat. Lalu tu sebenarnya menghormati sekalian. Selain daripada Allah mencurahkan nikmat, Tuhan bagikan nikmat ni berapa banyak dan rahmat pun berapa banyak kepada manusia yang tidak putus-putus. Kadang-kadang Allah juga menurunkan musibah ataupun bala petaka kepada manusia untuk mengingatkan manusia supaya jangan terlalu sombong dan lupa kepada pemberian Allah SWT. Tetapi rahmat Allah itu sangat-sangat luas dan menyeluruhi segala-gala, sedangkan musibah ataupun bala petaka hanya sekali-sekala sahaja. Kita renung tengok, bila tengok. Tuhan beri kebebasan tu banyak. Banyak pada bala petaka. Banyak daripada azab seksa. Tuhan bagi rahmat tu berapa banyak. Kadang-kadang temu sikit sangat bala tu bergelepar dih. Tak ada orang nak gamak dah. Sebenarnya Tuhan beri tu rahmat tu banyak. Tapi tak khabar ke diri. Kalau duk khabar tu, hak sakit tu khabar. Teka sakit tu khabar. Lepas tu terlupa. Lalai ke apa? Perintah Allah SWT. Tuhan suruh terlupa. Ingat sebentar teka sakit tu.
Lalu tu kita kena ingat sokmo. Sakit senil pun kena ingat pada Allah semata-mata. Tak boleh peluai langsung. Kalau kita peluai bila, nafsu dia mari. Setan mai bisik. Bawa ke jalan tak molek. Sedangkan musibah ataupun bala petaka hanya sekali-sekala saja menipu manusia. Sebagaimana firman Allah SWT, Qala azabi asibu bihi man asa'a wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lillazina yattaqun wa yu'tuna az-zakah wallazina hum biayatina yu'minun. Maksud Allah berfirman, seksaku akan ku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Tetapi rahmatku untuk orang-orang yang takutkan kepadaku dan orang-orang yang menunaikan zakat dan untuk orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, iaitu ayat suci Al-Quran Karim. Maksud ayat ni, seksaku, Tuhan kata, akan ku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Ujian tu, Tuhan tuju pada siapa-siapa sekhususi saja ya. Tetapi rahmatku untuk orang-orang yang takutkan kepadaku dan orang yang menunaikan zakat, orang yang untuk dan untuk orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Sidang mengajar mati sekadar. Musibah ataupun bala petaka yang menipu manusia di permukaan bumi ini sejak daripada manusia yang pertama lagi. Sampai kepada zaman kita hari ini, pasti sudah dikehendaki oleh Allah sebelum terjadinya musibah ini. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur." Maksud tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula yang menimpa diri kamu sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitabullah, iaitu di Lauh Mahfuz. Sebelum terjadi lagi. Sebelum terjadinya bencana ini. Sesungguhnya, ya demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang telah luput daripada kamu dan supaya kamu jangan terlupa gembira dengan apa yang telah diberikan kepada kamu. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan bermegah-megah. Ni meniku ayat ni, kata semua san itu yang telah tulis dah di Lauh Mahfuz. Hak nak berjumpa dengan kita ni sampai kiamat san itu ada tulis tercatat siap dah. Kalau kira mudah kata ada menu siap dah. Tertulis tercatat di Lauh Mahfuz. Orang ni lagu ni, orang tu lagu tu, orang laki-laki lagu ni, orang tina lagu tu, telah tercatat siap-siap belaka dah di Lauh Mahfuz. Sebelum pada nak jadi lagi dah. Ni apa ni?
promocan Allah SWT. Ada siap belaka dah, tulis di Lauh Mahfuz. Deh. Sebelum nak jadi. Lalu tu kita tak usah bosan langsung buku ni. Hak kita bosan saat ni tu, kita beramal tak lagi hak Tuhan suruh. Tuhan suruh mengaji agama. Tuhan suruh mengaji ilmu tauhid. Tuhan suruh mengaji ilmu tafsir. Tuhan suruh mengaji ilmu fiqh. Tuhan suruh mengaji ilmu falak. Dan Tuhan suruh mengaji ilmu hisab. Semua segala-gala ilmu Tuhan suruh mengaji. Suruh belajar, suruh mengaji dan suruh beramal. Barulah kita nak lepas daripada musibah ataupun ujian-ujian ataupun fitnah daripada Allah SWT, supaya kita boleh menyedarkan diri kata semua segala-gala sana itu Allah SWT lah yang ampunnya. Dia dimiliki Allah SWT. Tuhan nak bagi kepada siapa, itu serah pada Allah SWT. Kita tak dapat nak kita tak dapat nak beri keputusan. Dan kita tak dapat nak beri kepuasan hati kepada manusia semua. Melainkan Allah lah. Lalu tu kita jangan sombong, dan jangan megah, dan jangan deraka pada Allah SWT sama sekali. Sedang menghormati sekalian, umur dunia yang berpanjangnya sampai ke hari ini telah dimakmuri oleh berlapis-lapis generasi manusia. Dan tiap-tiap generasi ada yang beriman kepada Allah dan ada yang derhaka kepada Allah SWT. Ya tak lagi. Untuk menyedarkan manusia dan supaya bahaya kerusakan perbuatannya tidak mengenai orang lain, Allah menurunkan berbagai-bagai musibah kepada generasi manusia yang berlalu melampau, seperti bala petaka yang diturunkan kepada kaum Nabi Nuh, ni suku, dan kepada kaum Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Lut dan Nabi Musa. Bala petaka yang diturunkan kepada Qarun, Ashabul Aikah, Ashabul Ras dan Ashabul Fil dan kaum Quraisy di Mekah. Lalu tu sudah menghormati sekalian, kita kena ambil pahaman mulai hari ni, nak tunjuk kekuasaan Tuhan. Kita serah kepada Tuhan bulat-bulat. Mana kata yakin penuh-penuh, kata ada pahala, Tuhan bagi pahala. Buat baik, Tuhan balas pahala. Yakin. Buat jahat, Tuhan akan denda. Kena seksa Allah SWT, walau sebiji sawi sekalipun. Ni nak rakyat hukum. Selepas pada itu, kita kata Tuhan nak balas kebaikan. Ada upacara dia. Utama sekali orang tak lupa pada Allah SWT. Allah tak lupa pada kita. Ingat Allah, iaitu sebut berzikir. Sebut nama-nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hubung pergi. Dan apa ni perkataan lagi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Al-Hayyul, Al-Qayyum. Semua tu hak Allah belaka. Lalu tu, supaya kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kena uji. Uji kita. We tahu kata, kita terlupa pada Allah saat itu supaya peringatan. Tuhan kasih lagi. Dan kasih tak tahu. Tuhan buka pintu taubat. 24 jam. Lepas tu seumur hidup kita. Buka pintu taubat sehingga sampai ke halakun kita. Sehingga sampai nafas terakhir pada diri kita dan kepada hari kiamat. Kalau kita tak mati sampai hari kiamat saat itu, Tuhan buka pintu taubat sampai itu. Kiamat bila habis pintu taubat. Lalu tu luahnya Tuhan amat pemurah dan amat mengasihani. Pasal apa kita tak kasih kepada Allah SWT? Pasal apa kita duduk gelak gelita? Kalau dalam keluarga sana itu ialah pasal apa Tuhan suruh taat kepada ibu dua, ibu bapa.
Tuhan suruh taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada kitabullah, taat pada dua ibu bapa, dan taat pada hormat kehormatan, dan jagalah orang tua, jagalah ibu bapa, jangan jatuh sifat deraka. Royak belaka sifat deraka sana itu mulai daripada kata pun tak boleh dah, wahai anak-anak yang dikasihi, anak cucu cicit cocok sana itu. Yang sebagaimana ia duduk dalam keturunan al-Islam, beranak di dalam al-Islam, kita kena terima syukur dan kena sujud pada Allah SWT, dan taat pada Allah dan Rasul, dan kepada dua ibu bapa. Penting. Ni banyaklah. Peminat kita telefon mari duka cita kepada anak-anaknya. Anak-anak lo ni diraka ke ibu bapa duk alik-alik. Tolong royak tek we ayah mak sekali dengan ayah mak belaka. Ayah mak pun anak ada ayah ada ibu juga. Walaupun mereka telah wafat gidah, telah mati meninggal dunia dah, ayah dan benda ayah mak kena hormat lagi. Kena hormat, iaitu kena tiap-tiap malam baca Yasin, tiap-tiap malam Jumaat. Lepas tu setiap-tiap masa. Ayah wa mak istiqamah, tiap-tiap waktu mengarik baca Yasin setiap-tiap hari. Tidak ada luar. Baca Yasin buat istiqamah. Lepas tu baca Quran. Sejuh sehari. Dulu 3 juh. Lepas tu mengikut kemampuan. Iaitu Allah beri dah kebenaran pada kita. Semua segala-gala dengar tu bunyi berat. Tetapi Allah beri amaran kepada kita mengikut kemampuan kita. Mengikut itu ilmu kita mengaji. Tinggi sekadar sekat mana, sekat tu. Lepas tu kau tambah lagi. Jangan duduk dia. Nak molek ngaji siapa mati. Baca, cari kitab-kitab, mai baca, tengok suluh, tengok. Banyak lagi yang kita tak tahu. Ilmu tasawuf, kita tak tahu lagi ilmu tasawuf apa dia. Satu kewajipan kita kena mengaji ilmu tasawuf. Supaya apa kita nak menyucikan diri kita, nak pakai guna tubuh badan kita ni, balah mana nak kena dengan kanak-kanak Allah SWT. Tubuh kita nak pergi ke mana? Nak pergi balik kanan kan, nak pergi balik kiri? Ni masing-masing. Dan Tuhan peluang kepada kita, iaitu selalu bertaubat. Dengan kerana kesalahan manusia tu banyak sangat. Dalam dua amal ibadat pun ada kesalahan. Kerana sifat manusia. Manusia ada lalai, ada galik, ada terlupa. Kadang-kadang kalau mari kata kabur tak khabar. Kadang-kadang terlupa segala-gala. Lalu tu nak ambil penting standard tak boleh. Sebab tu Allah kata, buatlah amal ibadat mengikut kemampuan masing-masing. Kita pandai baca Yasin, baca Yasin. Kita pandai baca Qul Huwallah, baca Qul Huwallah. Kita pandai Fatihah, baca Fatihah. Banyak. Semua tu ialah ayat suci Al-Quranul Karim. Sebagai mengikut janji siapa baca Quran, satu huruf saat itu, bukan satu kalimah, satu huruf. Kalau alif, satu alif saat itu, 10 ganda. Ba, 10 ganda. Supaya kata kita sebut Allah. Berapa huruf situ? Alif, lam. Ha. Sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tercatat pahala-pahalanya. Begitulah mengikut janji Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu itu kita kena beriman. Jangan deraka sama sekali kepada Allah SWT.
Itulah sedang mengajar hormati sekalian. Lepas tu, masa kita pun Alhamdulillah. Orang ni suruh berat. Taat pada Allah, nombor 1. Taat pada Rasul, nombor 2. Taat pada dua ibu bapa, nombor 3. Ibu bapa ni penting. Hari ni kita mari buat kesimpulan kata, bala bertakwa semua saat itu, ialah Tuhan nak turun kepada siapa, orang ni serah kepada Allah SWT. Itu dia. Supaya apa? Supaya untuk kita nak menyedarkan diri kita. Itu dah. Dari itu sedang menghormati sekalian. Kita dapat rahmat dan nikmat berapa banyak. Kita tak cuma syukur. Ada kala kita beranak jadi beranak ke atas orang yang ada. Mana kata orang kaya lah deh. Hebat. Hina-menghina kepada orang lain. Orang yang susah. Lalu tu, janganlah sama sekali. Kerana Allah jadi manusia ni sama. Sama di sisi Allah SWT, iaitu semaya 5 waktu sama. Tak ada kira siapa. Wajibannya semaya 5 waktu. Tak ada suruh semaya 6 waktu, tak ada. Serupa semua. Puasa sebulan-bulan Ramadan. Tak ada kira pekat mana, tinggi mana, tak ada kira. Difardukan serupa. Dan dosa pun diganti juga serupa. Tidak. Kalau tak puasa, buat rengeng-rengeng pada puasa, semaya, dapat dosa. Nak lepas pada dosa, selalu kita qada dan serta dengan taubat nasuha. Taubat tak buat dah. Niat azal tak sewi putus dah. Tidak. Nak mengaji, minta doa dengan Allah SWT. Ya Allah, minta we boleh lah. We boleh mudah-mudah mengaji ya. We mudah ingat, mudah nampak, mudah tahu. Dan mudah beramal. Tidak. Semua dengan doa. Lalu tu di hari ni. Nak berat sikit berkenaan dengan taat pada dua ibu bapa. Wahai muda-mudi sekalian. Wahai orang dewasa sekalian. Wahai orang tua yang ada ayah dan bunda duk balik dapat ataupun duk balik belakang. Duk dapat tu masih hidup lagi. Duk balik belakang telah meninggal dunia dah di kubur tu. Semua ayah kita dan ibu kita. Masa dulu duk sekali. Lepas pada ni tinggal beragih habis dah. Ibu dan ayah tahu nenek kita semua sana itulah meninggal dunia habis dah. Tinggal puak kita pula nak membelakan agama dan nak bela mendidikkan anak-anak supaya menjadi anak yang beriman dan beramal yang soleh. Boleh semangat, boleh manfaat kepada kita sehingga sampai hari kiamat tu kita ada anak soleh. Selalu berdoa, selalu hadiah Yasin, selalu hadiah tu, hadiah ni. Selalu hadiah pahala-pahalanya kepada dua ibu bapa dan kepada adik-beradik. Hak penting sekali pada dua bapa. Jangan diraka sama sekali. Sebelum pada kita nak masuk hari raya sana itu, hari ni kita pergilah ziarah mazarahi kepada dua ibu bapa. Takut raya ni sibuk benda lain pula. Dia. Lepas raya nak pergi kerja pula. Lalu tu semasa ni kita mari awal-awal, kita minta ampun dan maaf dengan dua ibu bapa. Selain daripada minta ampun kepada Allah SWT dan Rasul dan kepada dua ibu bapa. Ada kesilapan apa. Dengan Rasul kita tak turut perintah Rasul. Dengan Allah tak turut perintah Allah. Ni berdosa. Lepas tu tak turut perintah dua ibu bapa. Berdosa juga. Lalu tu Allah beri peluang, beri promotion, beri beri peluang kepada pok-pok kita semua sana itu 24 jam. Nanti duk tunggu pok kita nak minta ampun dan maaf dengan cara taubat. Dan taubat pula taubat nasuha. Tak buat dah. Ni dak taubat sudah buat pula, taubat sudah buat pula, malah taubat gitu. Kita ingat kata umur kita duk depan ni duk sikit sangat.
Kerana mati duduk sekali dengan kita, mati duduk sekali dengan kita. Nak mati bila wallahualam, tidur-tidur mati, duduk jatuh kisi mati, makan-makan berjelit puih sekali mati. Kadang-kadang sakit jadi makring pun dah, kadang-kadang sakit tu sakit ni berbagai-bagai ujian. Sakit ni satu ujian kepada hamba. Kaya-raya secara mana kalau sakit habis. Habis kira-kira. Semua sedap jadi tak sedap habis dah. Apa? Duk gaduh pun dengan dunia sangat-sangat tu. Kena bergaduh ke akhirat sangat-sangat katik. Kerana kita nak berjumpa dengan Allah SWT di akhirat nanti. Orang nak berjumpa, orang yang suci, orang yang tidak ada dosa, pergi kepada akhirat sana habis dosa-dosa. Kerana selalu kita minta taubat dan minta ampun kepada Allah SWT. Dari itu sedang mengajar mati sekadar. Hari ni marilah kita berat sikit berkenaan dengan kita sendiri tu, mok tu. Hodok royak kata anak tu lagu ni, kau ni. Kita sendiri tu balas mana dengan ibu bapa kita. Boleh jadi dia tengok contoh teladan kepada kita ni, daripada dua ibu bapa kita kecek kasar dengan dua ibu bapa. Tak ada kata gapo sekali. Tapi kecek kasar tak boleh dah. Ingat molek tu, dirakor. Sakat teh masa dirakor sana dekat sangat. Lagi gapo tak dengar jelot dah. Dirakor dah, tak taat dia panggil. Allahu Akbar, ni dosa besar. Lalu tu di hari ni paling muka hadap kepada dua ibu bapa, pergi tangan jabat salat dan dekat ibu bapa, minta ampun, minta maaf dengan dua ibu bapa. Tak itu kejap gapo jadi tak jejak dia panggil. Ketahuilah bahawa beriman dengan hari kiamat adalah salah satu rukun daripada rukun iman. Satu rukun daripada rukun iman. Dia ada dua rukun. Rukun Islam 5 perkara. Rukun iman 6 perkara. Ni rukun. Mana kata rukun, itu wajib kita kena beramal. Rukun iman mesti iaitu beriman ni, percaya kepada Allah SWT, kata Allah ada sungguh, dan percaya kepada hari kiamat ada sungguh, percaya kepada kitabullah 4 buah saat itu hak Allah sungguh. Lembaga ataupun undang hukum hakam hak Allah sungguh. Selain pada tu rasul-rasul semua tu hak Allah latih sungguh. Ni rukun iman. Lepas tu sekiranya qada baik dan qada jahat. Hari akhirat tu, hari neraca, hari balasan di akhirat tu. Lalu tu kiamat adalah hari penghabisan dunia ni. Hari hisab dan hari perhitungan amalan-amalan anak ada di akhirat nanti. Mana kata anak ada bukan orang nama ada. Anak ada tu anak cucu tu ada. Iaitu manusia semua. Mulai manusia pertama ialah Adam dan Hawa. Lepas tu beranak cocok pergi sehingga sampai ke hari kiamat tu. Beranak mari beranak tak ada kira. Lepas tu berbagai-bagai perpegangan. Anak cucu tak ada ni pecah belah tak tahu. Kalau mengikut di dalam satu hadis sana itu dia kata berpecah belah Yahudi, pecah belah dengan jadi 71. Satu saja dia dapat boleh masuk surga. Dan Nasrani 72. Satu saja dapat boleh masuk surga. Hak pecah belah sana itu. Lepas tu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pecah belah juga 73 puak. Satu puak saja iaitu ahli sunnah wal jamaah. Hak nak dapat balasan surga daripada Allah SWT. Lalu itu di hari ini kita mari. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita beriman kepada hari kiamat. Lepas tu hari kiamat ada sungguh. Beriman, rukun iman, 6 perkara. Kena cukup rukun.
Rukun iman 6 perkara. Rukun Islam 5 perkara, kena cukup rukun Islam 5 perkara. Hak duk mengaji gi tak ada kira lopak mari gi seluruh dunia mengaji di mana saja, dalam gua mana, dalam apa mana sana itu. Tak lain tak bukan untuk nak menetapkan hati kita ma'asakan Allah SWT. Ma'asa mana kata eka ataupun deh. Iaitu satu saja. Allah satu, Allah tunggal. Deh. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah SWT sajalah. Tak ada dah Tuhan lain. Tuhan satu. Itu dia. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Mengaji cara mana pergi sana tu nak tahu kata rukun iman 6 perkara. Kemah. Rukun Islam 5 perkara. Amal kuat. Rukun Islam ialah amalan. Rukun iman sana itu untuk ilmu tauhid, ilmu hakikat. Nui kita yakin dengan Allah SWT, yakin kepada kitabullah. Dan yakin kepada Rasul ada sungguh. Yakin kata ada sungguh. Kitabullah ada sungguh, Zabur, Injil, Taurat dan Al-Quran. Sebagai kitab yang terakhir untuk Nabi Muhammad SAW. Iaitu Al-Quranul Karim. Tak ada dah kerana lain. Kalau dia mau kata timbul kata kan ni, bahang. Bukan hak sungguh. Hak sungguhnya Al-Quranul Karim, iaitu 30 juz. Untuk umat Nabi Muhammad SAW menyampaikan ataupun memerintahkan umatnya. Dengan ayat suci Al-Quran Karim, hukum hakam semua duduk dalam 30 juz. Itu dah. 6,966 ayat. Lalu tu sudah menghormati sekalian. Kiamat adalah hari penghabisan dunia ni. Hari hisapnya dan hari perhitungnya. Bukan habis dunia kiamat kain tak ada apa-apa dah habis cuk dak. Lepas kada katuk dunia ni dah ada timbul hari hisapnya. Hari kira mengira baci masing-masing. Siapa duduk di atas dunia beramal soleh, beriman teguh dengan Allah SWT, orang itu tak rugi dunia dan akhirat. Dan hisapnya. Dan perhitungnya, hitung kira mengira. Dosa pahala amalan kita banyak setara mana, dan dosa kita banyak setara mana, di akhirat. Dan itu sudah menghormati sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maksudnya bersungguh-sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beragama Yahudi, Nasrani dan agama Sabai, siapa yang percaya dengan Allah dan hari akhirat dan mengerjakan amalan yang saleh, maka bagi mereka itulah pahala di sisi Allah dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka itu berduka cita. Salah satu daripada rukun iman yang mesti setiap orang mukmin mempercayainya ialah beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat artinya beriman bahawa semua manusia akan mati. Ini orang beriman dengan akhirat. Semua manusia akan mati. Tak usah berpisah ke mana-mana. Kita duduk tu buat mengikut tabi'in. Tabi'in yang sejati. Manusia dia kena makan, kena minum. Manusia kena belajar, kena mengaji. Kena belajar Al-Quran. Kena belajar semaya. Belajar puasa. Dan puasa. Belajar semaya dan semaya fardu. Dan semaya sunat. Lain-lain lagi. Puasa fardu dan puasa sunat.
Tu dah. Lepas tu zakat. Zakat fardu dan zakat sunat, iaitu sedekah. Dan menunai fardu haji di Makkahul Mukarramah untuk orang ada kemampuan. Untuk orang ada kesempurnaan nak pergi musafir pergi kepada Makkahul Mukarramah untuk menunaikan fardu haji. Kita tawaf di Baitullahil Haram dan pergi wukuf daripada Arafah dan melata di Mina. Melata di Mina tempat setan duduk pergi pagang situ. Itu dah. Lalu tu sedang mengajar mati sekarang. Kita mari tengok ni. Katanya salah satu daripada rukun iman yang mesti setiap orang mukmin mempercayainya ialah beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat artinya beriman bahawa semua manusia akan mati. Dan di satu hari nanti akan dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas mati Tuhan bangkit pula. Hari kiamat tu. Gulung dunia apa pada mahsyar. Penuh pakat berjalan kaki. Dengan telanjang bogel semua, tak ada pakai kain. Dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dihimpun pada mahsyar untuk dihisap ataupun dihitung amalan-amalan yang mereka buat semasa mereka hidup di dunia dahulu. Kiamat mempunyai 3 peringkat. 3 peringkat sana itu ialah kiamat kecil. Iaitu matinya seseorang hamba dengan kematian, terjadilah kiamat pada diri kita sendiri. Menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata faqad qamat qiyamah. Maksudnya orang yang mati telah datanglah kiamat sendiri. Manakala kiamat kecil orang mati saat itu. Sebab itu mati adalah kiamat kecil. Seluruh yang bernyawa pasti merasai kiamat kecil itu. Dia pasti merasai akan mati. Dan firman lagi. Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala fil Quranil Azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla iza balawati taraqiya wa qila man rakin wa zanna annahu al-firaq. Maksudnya sedaklah apabila roh sampai kepada kerungga, sampai ke halkung tu, dan orang-orang yang hadir di sisinya, hibuh berkata, siapakah yang dapat merawatinya, dan ia sendiri yakin bahawa sesungguhnya saat itu saat perpisahan di antara rohani kita dengan jismani kita, dengan sebab nyawa meninggal badan kita. Tubuh kita yang kasar kembali kepada anasidnya, bermula iaitu daripada tanah, kembali dalam bumi, dalam tanah. Maka itulah dinamakan kiamat sughra. Ni kita tahu kiamat sughra dah iaitu kematian. Bukan ada satu kiamat yang ada 3 peringkat dia. Iaitu peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua, kiamat kubra. Kiamat besar. Hari kiamat kubra, kiamat besar, hari yang kelak akan datang seluruh alam itu akan dihancurkan. Dunia ni hancur. Tu kiamat kubra. Gempa besar, besaran, gunung menjadi debu, langit digulung, bumi diluburkan.
ibu mengandung anak terlepas daripada kandungan ibu, itu alamat kiamat. Dan menyusu anak terhampas, anak dari pakuai, segala muka menjadi berubah. Dan orang laksana mabuk pitih, bukanlah mabuk pitih kerana minum-minum yang keras, tetapi seksa kiamat mulai datang dan dibangkit ke manusia dari kubur masing-masing untuk dihisapkan dan memberi balasan. Itulah yang dimaksudkan dengan al-qiyamah. Kiamat kubra, kiamat besar. Di firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin. Maksudnya, pada hari itu Allah akan menyempurnakan balasan mereka yang berhak mereka mendapatnya, dan mereka akan mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang Maha Adil, lagi nyata keadilannya. Cerak cik keadilan Tuhan saat itu, tak serupa manusia. Kadang-kadang kelabu tak cerak. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Masuk sebelah. Yang ketiga, alamat kiamat as-sa'atul wusta, iaitu kiamat pertengahan. Terkadang digunakan makna kiamat pada kematian ahli, kepada kematian ahli satu-satu generasi, seperti mana hadis sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, hadis ni hadis muttafaqun alaih. Hadis yang setuju pak mazhab. Yang setuju oleh rawi-rawi semua. Muttafaqun alaih nama dia. Orang ni mengaji hadis tahu ni. Maksudnya, ada beberapa orang laki-laki dari Badawi yang keras akhlaknya. Mereka datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, Rasulullah, mengenai bila berlakunya baginda melihat dan menilik kepada seorang yang termuda daripada mereka, lalu baginda bersabda, jika seorang ini hidup panjang, maka tidak mati kecuali berlaku ke atas kamu kiamat, iaitu matinya. Sekalian mereka itu sebagai satu generasi dan satu abad manusia. Berkata Al-Qadi Iyad, yang dimaksudkan dengan as-sa'atul kubra di sini ialah sa'ah kiamat bagi generasi yang ada pada hari ini. Tidak. Itu tiga makna ataupun bahagian kiamat yang dijelaskan oleh ulama Islam. Oleh kerana itu, marilah kita sama-sama muhasabah amalan kita sendiri sebelum amalan kita dimuhasabahkan ataupun dihitungkan. Berkenaan dengan kiamat kubra, kiamat besar, hari yang akan datang seluruh malam itu akan dihancurkan. Alam itu terperacur dunia. Itu dia. Banyak dalil-dalil ataupun alamat-alamat yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata belah mana? Melalui hadisnya. Ada alamat yang kecil, ada pun alamat yang besar, dan alamat tersebut adalah yang telah berlaku
dan ada yang belum berlaku. Ada setengah ulama mengatakan bahawa alamat yang besar itu ada 10 perkara. Seperti mana? Keluar Dajjal. Ini Dajjal tak terbit lagi ni. Lepas pada ni, keluar Dajjal. Dan keluar Ya'juj wa Ma'juj. Dan matahari naik di sebelah barat, sebelah balik jatuh. Serta dengan turun Nabi Isa. Nabi Isa turun pada langit, turun pada bumi. Dan keluar asap. Dan keluar seekor binatang. Putus 4 perkara lagi. Iaitu adapun alamat kecil, maka ia sangat-sangat banyak. Dan banyak berlaku di zaman sekarang ni. Seperti laki-laki mana memberapoi perempuan. Banyak anak derhaka kepada 2 ibu bapa, ni alamat kiamat. Dan fitnah, banyak fitnah berlaku. Banyak juga pembunuh. Lalu tu sedang merahmati sekalian. Kita mari sama-sama muzakarah di pagi limu-limu ni. Dengan ruangnya agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Hal ini daripada pusat pentadbiran wilayah Sepadan Thai. Satu projek yang paling penting untuk mensebarkan, nak baiki dan nak membinakan masyarakat mutmainnah, masyarakat bahagia dan masyarakat yang paling barakah, iaitu tak lain tak bukan dengan lorong-lorong dan jalan-jalan al-Islam. Adapun alamat kecil, maka ia sangat banyak dan banyak berlaku di zaman sekarang ni. Seperti mana lelaki menyerupai perempuan. Orang jatuh jadi orang betina. Dan banyak anak derhaka kepada 2 ibu bapa. Banyak fitnah-fitnah berlaku. Dan banyak pembunuh-pembunuhnya. Baik gempa bumi dan banyak laki-laki alamat yang telah berlaku di zaman yang kita hidup ni. Hidup kita duduk lala ni. Dan ada yang kita dapat saksikan dengan mata kita sendiri. Adapun yang kita mendengar bahawa ia berlaku di sana sini. Sabda Nabi SAW, la taqumu sa'atu hatta yaksur. Maksudnya, dan tidak akan berlaku kiamat sehingga banyak al-haraj. Maka sahabat bertanya, gapo dia haraj? Ya Rasulullah. Maka beliau menjawab, al-haraju ialah pembunuhan. Begitulah sedang mengajar mati sekalian. Pada masa sekarang ni, alamat yang disebut oleh Rasulullah SAW memang telah berlaku di merata tempat. Di dunia sekarang ni ada yang yang berlaku jauh daripada kita dan ada pula yang dekat dengan kita. Ribuan nyawa, bahkan lebih dalam masa sebulan Malaysia tak korban dengan berbagai-bagai sebab
mati rela berbagai-bagai sebab. Lalu tu sedang mengaji dah mati sekalian. Kita mari mikir tengok. Wibasa bergetar kata, weh, kata kita hidup ni kena mati. Wajib kena mati. Pak kita hidup dalam dunia ni, begitulah sedang mengajar mati sekalian. Kita kena amat-amati. Jaga jalan keadaan Allah SWT. Jangan dia jatuh di dalam mereka-mereka yang terjemuh turun dalam sapah-sapah daripada Allah SWT. Iaitu dengan azab seksa. Oleh itu, memanglah telah berlaku di merata tempat di dunia sekarang. Ada yang berlaku jauh dari kita dan ada pun yang dekat bagi kita. Ada pula yang dekat bagi kita. Ribuan nyawa, bahkan lebih dalam lagi, lebih masa sebulan, Malaysia terkorban dengan berbagai-bagai sebab. Sebab kita saat itu tak lain tak bukan. Masa sekarang ni alamat yang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang telah berlaku di merata tempat di dunia sekarang. Ada yang berlaku jauh dari kita dan ada pula yang dekat. Ribuan nyawa, bahkan lebih dalam masa sebulan, manusia terkorban dengan berbagai-bagai sebab. Sebagai gempa bumi, sebab bencana alam, dan sebab permusuhan di antara satu sama lain. Begitulah sedang mengajar mati sekalian. Dan sebagainya. Semua adalah sebagai tanda-tanda kiamat yang jelas seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsun ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maksudnya, takutlah kamu akan hari yang dikembalikan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian disepenuhkan balasan kita setiap orang mengikut apa yang mereka mengerjakan, sedangkan mereka tidak dizalimi kan. Begitulah sedang mengajar mati sekalian. Lepas pada ni kita nak buka peluang kepada peminat kita tak lain tak bukan. Banyak lagi lah peminat kita sana itu nak nak pakak-pakak perah fikiran, dan ada soal jawab, ada pak hati gapo sana itu banyak. Yang mana telah lepas merida berkenaan dengan cukup dekat. Ada dengan bagi pesaka, bagi pesaka tak kena, bagi pesaka dah tak bui, berbagai-bagai. Dan lagi pula anak zina, anak posan itu lu pakai dak lembu gerbang. Tidak. Lalu itu sedang menghormati sekalian. Semua tu terus cerita belakang. Dah ada tiap segi. Tiap-tiap masalah sana itu ada jawab peh. Boleh jadi daripada ayah mak selalu. Boleh jadi daripada peminat kita. Dan boleh jadi ayah mak tangguh. Dan tanya kepada Tok Imam Masjid Besar Jalan. Lepas tu salah seorang daripada Kemakan Islam macam-macam buat. Tok Imam kita. Tempat ayah mak murajaah ada tanya masalah terlekat tu. Lepas pada ni kita mari sama-sama kita pakak-pakak muzakarah. Lepas tu satu telefon dia nang. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gana koho derah sikit. Derah dia. Tak lagi. Assalamualaikum. Derah sikit lagi. Waalaikumsalam. Tak dengar lagi? Gana dengar jauh dia nang. Ya. Sekali lagi. Assalamualaikum. Ada gapo tu? Dia nak tanya
Alhamdulillah. Ayah nak tanya satu ayah. Ha. Ya, itu anak Cina belakang. Ha. Lepas tu, mek yang hidup dah. Ha. Lepas tu, lepas rakyat tak ada kena pergi kat wali. Gapo? Ya we hidup dah. Mek hidup belakang dah. Hampa tak ada kena bagi dah lah. Bagi apa lagi dah. Apa lah yang dah? Hampa kat gi on je lah. On tak lagi. Duk lagi. Ha, tu dah. Pas mek tak ada dah. Ada lagi mek. Masih dah lah. Lepas tu, lah ni. Pakat. Yang hidup belakang dah. Hang saya kahwin. Lepas tu, Payah tak ada on lagi. tak ada orang lagi. Buat on wis penuh dah. Dah mau jatuh pada anak ni susah pula ni. Duk balas situ pula. Tak apa lah yang dah. Tak apa dah lah. Tak ada apa dah dia bagi bisyak dah kan. Heboh dah kan. Pas heboh tu ambil heboh tu pergi tak punyakan mereduk sore. Untuk nak own sana tu. Deh. Tak apa dah lah. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Kesalahan ke mama ayah saya. InsyaAllah. Daripada mana ni bunyi halu ni? Tak apa. Assalamualaikum. Terima kasih. Lepas tu ada satu telefon lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi-pagi ni weh? Ngatuk duk sore. Alhamdulillah. Alhamdulillah deh. Ya. Lepas tu Ayah tu nak apa khabar tu? Gana? Ayah apa khabar tu? Alhamdulillah. Semalam. Ayah nak tanya sikit dah. Buku gerebel lah, gerebel. Oh, ya. Daging gerebel dah. Oh. Kita bagi 7. Bagi kita ambil daging tak ada bagi gitu. Kau puak kerja tu boleh kau cabut. Tak ada bagi lagi. Tak ada tumpuk 7 tumpuk lah. Apa kita ambil lah. Kita minta. Kita tak izin kau hak 7 orang ni. Kau buat kerja Kita nak jemput 7 tu. Kan? Jadi kita jadi ke tengah lah. Kita ke tengah. Orang kerja kalau dia mau capek kan. Aku dia mau klik lalu. Tak kena minta izin. Kita dulu ada itu kan. Dan pagi lebih ada tak yuk itu kan. Kami korang kerja kan. Ya. Hak ni kena pakat lah 7 orang tu. Ya. Kena minta izin tu. Hak demo. Ada demo nak wi, ada demo tak sewi pun ada je. Kena banyak. Ya. Tak apalah sembelih demi berkat dapat pahala-pahala yang sepenuh. Ya, kalau kita boleh kuning jauh juga payah. Dah lah tak ada apa. Kalau nak cabut juga kita kadang-kadang hak jauh kawak klik saja. Awak kerja tu perlu sebar tak ada boleh gapo kan hanya nak demo. Tak apa. Jadi pakat goyak demo selalu dah. Goyak kata kita nak minta sikit-sikit sore sana tu kepada orang tolong orang kerja tu, orang lapar orang apa tu deh. Ya. Pakat molek. Tak apa, minta izin. Ya. Beri selalu pun tak apa situ. Tapi kena dapat izin tuai tupuk dulu. Ya 7 Ya. Terima kasih deh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni cara-cara. Ya kena minta izin weh. Kata hak demo. Mereka tekah berjanji. Ya berjanji lah. Hukum pakat. Yang panggil pakat. Hak ni besar ni hukum pakat ni. Jangan dia buat sore. Ataupun kita ambil bela-bela tadi tu. Kita jemput baru royak tu. Tak jadi juga lagu tu. Satu telefon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh. Ada gapo Ya, kita mati. Orang tu buat kita mati. Lepas tu? Lepas tu, tak dia masuk lah. Sako tak dia masuk dah. Sako ada. Lepas bagi lagi? Jadi, lepas tu kita sikit. Yang boleh
Sikit kan. Dia kita sikit bilang banyak. Ha. Dia kita sikit lah. Mungkin. Tak apa je sudah dia belaka. Sudah di Lepas tu boy. ha. Dia takut tak ada. Dia tak minta. Tak cerak Cerak sikit. Hello? Tak apalah bagi sikit banyak tu itu ikut keadaan dia. Deh. Terima kasih. Assalamualaikum. Tu. Telefon banyak bagi-bagi ni alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, apa khabar? Raya dekat sangat dah ni. Ya, apa khabar? Hari ni 27 dah ni. Zulkaidah. Ya. Lepas tu ada apa pagi ni? Itu nak tanya itu. Lembu gerebek. Lulai dia tu jual boleh tak? Boleh jual boleh ke tak? Tak jual, jual tu boleh je nak buat gapo jual tu. Kena tahu tu jual. Yang kerana semua sana itu tak boleh tulis kena kamu. Nah. Tu. Yang gerban takut orang dia hanying ke ataupun buat muka lain, buat tak senonoh tak boleh. Deh. Itu lulai apa kena kamu tu? Nak molek kamu. Tapi banyak ke dia mudah wi pada orang sembelih. Adalah pakat wi orang sembelih. Deh. Lulai. Wi pada demo sembelih dia nak buat gapo, dia nak buat apa ni, ikut dia tu. Deh. Orang hak semula ambil lagi buat juga. Tu sampai kata. Jadi kita nak buat wi kena nak buat alah mana, tak boleh buat nyanyo, tak boleh apa ni, dia hukum tu hukum. Deh. Deh, kena pakat-pakat baiki. Tapi banyak dia tu. Orang buat lulai tu. Yo labuk tu lagu tu. Pas jual lagi tu. Belulai daging gerebek. Dia seekor lembu. Gerebek ni. Yalah. Walau bulu, walau apa pun, ekor apa, tak ada kira. Tu, kita duk manga tu banyak perkara deh. Lalu kita pakat-pakat beki. Molek dah dia mau tanya tu deh. Pakat-pakat mikir belaka tu, peminat kita tu. Deh. Jangan jual dalam lulai tu. Tak padai jual belulai tu. Kali kira tu. Ya. Gerebek penuh hati. Ya. Terima kasih. Patut ada ke lagi? Tak ada dah deh. Dah ada lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi banyak peminat kita duk tengok dia mau buat tak kena. Pas kita tak ada pihak beki. Dia boleh pakai beki lah. Muncul lah ada ruangnya kita sana tu. Boleh pakai beki. Ada mau tahu tu. Betul banyak mari. Nak buat balas mana. Deh. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Radio. Katut radio tu. Slow radio. Tak jadi Rena. Tu. Lepas tu, mari daripada lang dia. Ni dalam Facebook. Lang, cai, camanan dia. Salam ayah mak, ทุกใจทุกคนที่ได้ฟังรายการayah mak ได้เปลี่ยนความคิดและได้อามัล Masya Allah, Alhamdulillah. Ini daripada lang deh. Lang cai camanan deh. Ni daripada mana ni? Daripada mana ni? Selamat pagi ayah mak. Apa khabar? ติดตามรายการayah mak ทุกวันเลย Daripada Azman Wa'wa. Salam ayah mak. ชอบรายการayah mak มากๆ ฟังทุกวันเลย Yo, terima kasih. Lepas tu ni satu daripada telefon tangan deh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Ayah mak tak baik. Hmm. Ayah mak ni ada ayah maknya banyak. Dengar jadi ayah mak lama dah. Sama-sama pakai Ayah mak muncul lah boleh. Kalau ayah mak ngajar ni selama dah dah. Boleh amal deh. Ya. Masa dalam ke mama banyak tu dah. InsyaAllah. Ayah mak, selamat ayah. Selamat, minta maaf zahir batin, minta berkat belakang deh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni satu telefon deh. Apa tu? Satu telefon lagi ialah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi-pagi ni? Ayam. Ya, puasa semua. Terkelar timur lagu tu. Aku juga mak dia saja dan mak dia ambil satu isteri. Yo, perhatilah benar-benar ya mak nak duduk lama mana tak tahu lagi ni. Lama-lama. Mak awak semalam beragai sikit pukul 12 malam tak ada tidur lagi ni ya pukul 12 malam ni. Yang gelepau pernah kata tak tahu. Saja makan mandi pukul 3 mai dah. Tak nak capi dah semalam tu. Mujurnya beradu juga. Lepas tu we anak jaga tu kat anak mari. Muka duduk 2 orang anak duduk dekat tu ya. Lepas tu tinggal kat anak tu sana tu. Anak pula nak pergi tidur atas pun molek. Ya duduk sakit bawah ni. Tak tahu ikut demo lah. Kita boleh mari. Nak lama tu. Ya. Tak apalah nak godek-godek boleh kita beramal deh insya-Allah. Ayah mak. Budak baru masuk Jawi ni masuk akhir balik dah. Dari mana? Gana? Budak baru masuk Jawi ni. Dia masuk akhir balik dah deh. Tak cerak keadaan tu tak cerak. Ya budak ni dia baru masuk Jawi. Masuk Jawi. Lepas tu jadi dia masuk akhir balik dah lah deh. Masuk Jawi tak masuk akhir balik lagi. Jadi dia masuk Jawi tu tak masuk akhir balik lagi. Tu cuci ya. Cuci untuk dia nak belajar semaya, nak pergi semaya dengan demo tu. Neh. Lepas tu kena ambil air semaya betul tu. Kena ambil air semaya dia betul tu. Semaya tu kena ambil semaya lah. Mana ada apa dia kena ambil semaya dia nak pergi ngaji ke apa tu kena ambil semaya juga lah. Ya. Kena belajar belakang. Belajar. Cumanya baci dia tu tak ada lagi lah. Dia tak ada juga. Dia tanya je mama. Ya kena umur 15 tu ataupun dengan mimpi. Kalau hati no mari he. Pas mari he sana tu 9 tahun tu kadang-kadang tu bersihat mari dah. Akhir balik dah. Sampai akhir balik dia tak neno ni panggil. Neh. Ya, dia masuk Jawi baru dia isi jalan. Masuk Jawi tak apa tu masuk Jawi hotel ya sunat. Neh. Aja kata masuk Jawi dah kena ambil semaya lah. Nak pergi ngaji ke apa. Ya. Ambil nak tanya aja mak tu. Tak ada apa lagi. Tapi mak tekoh duk belajar ya. Panggil masa tu asuh dia belajar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, masalah comel-comel pagi-pagi ni deh. Banyak lagi dah mau tak tahu deh. Sampai po masuk Jawi. Kamat masuk Jawi dah ke balik dah deh. Tu dah. Tapi orang tua dulu tu umur 15 pun masuk Jawi je, mau lek ke balik sungguh tu. Kalau umur tak siapa tak ada. Tak masuk ke balik lagi. Mereka dengan mimpi laki-laki ataupun perempuan mari he deh. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar weh? Nak tanya sikit. Boleh. Laden dia kita duduk kan. Laden yang boleh kita juga. Semaya kana. Tak cerak. Laden lempeng. Dia bukan juga. Semaya dalam hutan. Tak, seladar lempeng. Seladar. Apa seladar? Tak ada gerbang je. Lembu seladar. Seladar tak boleh Ya supaya lembu gitu. Ya supaya lembu tahu dah tapi bukan lembu dia seladar tu dia panggil perangai dia tak molek seladar ni. Dia baik kai. Dia kata. Dia baik kai dah. Malaysia ada. Sampai sebut lembu. Seladar tak boleh tak ada dalam hukum tak ada dalam.
Bila boleh perah ni. Pera tu boleh nak buat itu ni. Dia pandai pera ke? Ya. Yang menate dia ada hak keji, hak gapo. Sebab tu dalam syarat dia ada lah cara nak gerbel ni. Ya. Terima kasih deh. Mama ni. Sama-sama insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Tu ada telefon satu lagi deh. Ni daripada Facebook deh. Gapo ni Nikmah Weteh deh. Salam ayah mak. ชอบฟังด้วยกันอายอมะมากๆมีสาระและมีความรู้ต้องฟังทุกวันเลยขาดไม่ได้โอ้ย terima kasih ni daripada apa ni hidup sementara salam ayah mak nu daripada ada banyak mari daripada Kuala Penama sana itu di Malaysia tu telefon masuk mari. Ada di Malaysia telefon masuk mari. Banyaklah kita puan peminat kita. Semualah tak ada kira di Malaysia di mana pun. Jadi hukum hakam ni hak tulah ya. Alhamdulillah. Kita pakat mengaji, kita belajar, kita pakat buat amal. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dan dapat berkat daripada Allah SWT. Satu telefon lagi Dek Nang. Masa ada sikit lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada gapo pagi ni? Nak tanya. Itu adalah pengantin bagi 3 tumpuk ya satu bagi ya. Satu bagi hadiah orang kaya. Satu tu. Satu hak kita. Hak kita. Kira. Ya. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu masa kita ada dalam 2, 3, 4 minit lagi Kalau ada telefon okey. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jauh sikit berapa tak cerak. Satu itu daging sebab 3 tumpuk dia. Lepas tu tulen tu aku mana tulen. Tulen mana sekali semua ada 3 tumpuk tu. Tu. Ya, cukup kakah lah. Duk buat juga. Daging lagi 3 tumpuk. Lepas tulen tu ikut itu nak sekap dia pun. Ikut. Tak apa tu. Ya boleh tak ada Tu. Kita bagi daging lah kita. Tekoh demo tak apa, tekoh ke sembelih pun tak apa. Pani hak dia mau, kita hak dia mau. Masa dah ada bahagi kau orang tu ada ke tak? Tekoh sikit-sikit kalau bahagi 3 tumpuk tu. Tekoh sikit-sikit. Makan balik kita banyak. Tak ada, tak boleh. Yang bagi. Banyak kebek lah orang kampung. Jangan saya kita gerbek dah je boleh kita mau semua. Kita makan kita ambil sunat aja. Ambil sunat je tu. Dia makan di rumah. Tak apalah kita. Kita tak bisa panggil dia kita. Malah nak makan di rumah. Ya. Dah apa sama hari-hari. Ya, alhamdulillah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu masa kita dah satu telefon lagi dah.